Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di TikTok. Alhamdulillah, semalam tak ada live, hari ini ada live. Dekat Facebook ada, dekat TikTok ada, dekat YouTube coming soon. Okay. And Tan Syuho, hi, how's it going? Kayu Amri, waalaikumsalam, Rus Lemak. And terima kasih rakan-rakan di TikTok. Dua medium ni okey jugalah kan. Ya, thank you Tuan Tan Sultan Brunei melawan Anwar. Anwar is a great prime minister. And boleh katakan semua leaders dunia ni mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim. Yang terbaru, Pertubuhan atau Persatuan Ulama Sedunia telah mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi the great Prime Minister lah yang kita ada lah. Jadi kita faham lah kan, walaupun pihak Perikatan Nasional ni dia tak setuju lah Tuan Tan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab biasalah, takkan dia orang nak bersetuju dengan Anwar Ibrahim, sebab mereka nak Mahyidin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ni problem dia orang kan, tapi itu masalah dia orang lah. Yang duk kutuk-kutuk kita ni pun tuan-tuan orang-orang Perikatan Nasional tapi apa dia orang nak katalah kita menghormati kritikan dia orang, tapi kita tidak bersetuju dengan kritikan yang mereka tujukan kepada kita. Sebab saya pun tak larang nak ulang tuan-tuan. Kita ulang benda yang sama aja tiap malam tuan. Kita dah kata dah, ni kerajaan unity government, kerajaan perpaduan. Jadi sepatutnya mereka berhentilah mempertenah, menakut-nakutkan orang Melayu, mereka raksa berbagai-bagai cerita yang tak sepatutnya mereka cerita. Takkan jelas bahawa Barisan Nasional telah buat pengorbanan untuk menubuhkan kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Kalau nak harapkan Perikatan Nasional sampai tahun depan mungkin tak ada kerajaan lagi Kak Suhaila, Tuan Amy Chico. Yang nak gelar tu orang Perikatan Nasional. Up to you lah. I don't care lah what you thinking about me. Important, I love my country. I'll always do my best. Hari ini saya sayangkan negara saya dan saya akan lakukan yang terbaik untuk mempertahankan kerajaan perpaduan dan menjunjung titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Itu jelas. Pedulilah apa Perikatan Nasional nak kata kat kita. Sebab apa? Tuan, contohnya yang mulakan kerajaan perpaduan ni tentu bermula di negeri Perak. Perak ni sentiasa yang pertama. Kita lah yang pertama tubuhkan kerajaan perpaduan negeri Perak dengan Pakatan Harapan. Kita boleh menolak perbezaan dan mencari titik persamaan antara Barisan Nasional Perak dan juga Pakatan Harapan di negeri Perak. Sebab apa? Ada orang tanya Datuk Syarani tadi. Dia kata, Datuk Syarani, kenapa Datuk Syarani tergesa-gesa menubuhkan kerajaan negeri Perak? Jawapan Datuk Syarani padu dan jelas. Yang pertama, Undang-Undang Akta Lompat Parti yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat belum boleh diguna pakai untuk Dewan Undangan Negeri Perak. Jadi pada malam selepas saja keputusan pilihan raya ke-15 diumumkan, pada waktu itu juga
Perikatan Nasional cuba menangkap 4 katak daripada Barisan Nasional Perak. Ini cerita tuan-tuan. Maknanya pada waktu tu Datuk Syarani dia kumpulkan semua 9 wakil rakyat Barisan Nasional ni di sebuah hotel di Ipoh. Okey. Malam tu juga Perikatan Nasional Perak ni dia mula menghubungi satu persatu wakil rakyat Barisan Nasional. Mereka biasalah janji macam-macam, minta mereka tu lompat parti, dengan alasan Akta Anti Lompat Parti tidak boleh diguna pakai untuk Dewan Undangan Negeri Perak sebab belum lagi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Sebab itulah Datuk Syarani terpaksa cepat-cepat menubuhkan kerajaan Barisan Nasional Pakatan Harapan di negeri Perak. Sebab kita nak halang Perikatan Nasional berjaya menangkap mana-mana wakil rakyat kita. Ini jelas. Ini jelas tuan-tuan. Nampak tak? Mereka bukan nak mai berunding dengan kita elok-elok. Mereka diam-diam, mereka kau tim. Sebenarnya kata kau tim. Kau tim nak tangkap 4 wakil rakyat UMNO, suruh sokong Perikatan Nasional Perak untuk menubuhkan kerajaan backdoor di negeri Perak. Itu cerita dia. Takkan kita nak biar mereka berjaya curi wakil rakyat kita, baru kita nak bertindak. Mestilah kita kena bertindak dulu. Betul tuan-tuan? Sebab Perikatan Nasional ni dia pencuri. Dia pantang lepas, dia kira nak curi je wakil rakyat Barisan Nasional. Bukan hanya di Perak, di peringkat persekutuan pun Muhyiddin Yassin diam-diam kau tim dengan 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional. Siap dapat SD dah untuk mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi tak berjaya lah. Betul. Scheme of thing, rancangan untuk menangkap 10 katak daripada Barisan Nasional berjaya digagalkan oleh Barisan Nasional berpandukan kepada 4 dokumen undang-undang yang ditandatangani oleh penerima watikah pencalonan dan terikat dengan Akta Anti Lompat Parti untuk ahli parlimen di peringkat persekutuan. Itu cerita tuan-tuan. Itu pun mereka tak puas hati. Ada seorang tu lah timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Okey, timbalan pengurusi Perikatan Nasional kata apa tuan-tuan? Tuan Najib, Tuan Ismail, dia kata apa? Tidak adil. Dia kata referee. Orang Putih kata referee. Orang Melayu kata pengadil. Pengadil alih tiang gol. Mereka dah cukup gol dah untuk mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia kata tidak adil sebab pengadil ubah tiang gol, bagi masa tambahan untuk pasukan yang kalah. Dahsyat jugalah timbalan pengurusi Perikatan Nasional ni tuan-tuan. Sampai keputusan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pun dia kata tak adil. Dia kata pengadil tu saya rasa dia tujukan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dia menggambarkan bahawa pengadil tu tak adil. Pengadil alih tiang gol. Hakikat realitinya pengadil cukup adil. Pengadil beri tambahan masa. Sebab apa? Sebab SD yang bersama dengan Muhyiddin tu bukan sokongan en bloc parti. Tapi apa? Tapi scheme of thing. Muhyiddin buat perkara yang sama
Selepas dia menjatuhkan kerajaan PH dulu, dia nak backdoor government, dia nak tangkap katak melalui SD. Maknanya mereka main bola offside. Offside kan? Bila offside kan, pengadil kena tiup lah whistle. Betul. Kena bagi free kick lah kat kita. Betul. Yang kedua kan, dah offside, nak kalau buat gol juga, orang Melayu panggil curi ayam. Mana boleh main bola curi ayam? Mereka dah kena perangkap offside. Kalau mereka menjaringkan gol pun, gol tu tak dikira. Kan? Bolehkah macam tu? Tak boleh lah. Itu pun mereka petikaikan lah. Kak Nolaila Muntalib kan? Macam-macam lah tuan-tuan. Ramai juga kat TikTok, ramai juga kat Facebook kan? Alhamdulillah kan? Itu cerita dia. Di kita ni tuan-tuan kan, kita tak beri minat lah nak mengangkat Menteri melalui curi ayam kan? Kalau kita nak main bola, kalau ada offside itu, kita kena mengaku lah offside, kena bagi free kick lah kepada kan, pasukan kita. Bila free kick, bola free kick kat kaki kita kan, penjaga gol Perikatan Nasional kena bola pisang tuan-tuan. Tahu tak bola pisang? Bola pisang macam David Seaman kena dulu, bola pisang, dia kena bola pisang. Sebab Barisan Nasional GPS beri sokongan and block parti kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan Majlis Raja-Raja Melayu memutuskan bahawa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu cerita dia. Kan? Ini kita punya mukadimah tuan-tuan. Mukadimah kita. Nampak? Dia sepatutnya mereka tak perlu lagi nak ganggu gugat lagi kerajaan perpaduan ni. Minta mereka ni mengamalkan politik yang matang. Sampai bila nak main politik curi ayam? Kan? Pengadil tiup whistle pun mereka salahkan pengadil. Mereka kata pengadil tu tak adil. Kan? Jadi semua orang salah. Yang betul cuma Perikatan Nasional saja. Tak bolehlah macam tu tuan-tuan kan. Azmi Nordin, Army Cik. Kan? Betul tak? Kita straight to the point lah, betul. Kan? Sekarang ni kalau kata mereka pun nak jadi kerajaan, join lah unity government. Cuma mereka kena melonggarkan prinsip mereka, mengorbankan prinsip mereka untuk negara dan rakyat. Salah ke kalau kita korbankan prinsip kita untuk kepentingan negara dan rakyat? Kan? Kalau kata Barisan Nasional nak berkerah juga, no Anwar, no DAP, no PBBM. Kan? Lepas tu Perikatan Nasional pun nak kerah pedai juga. No kluster mahkamah, no Anwar, no DAP. Siapa nak jadi kerajaan? Siapa nak jadi kerajaan? Dan siapa nak dimangkang? Bila tidak ada kerajaan, bermakna tidak ada mangkang. Betul? Clear? Jadi yang salahnya terang-terangan adalah Perikatan Nasional. Sebab mereka meletakkan prinsip mereka mengatasi kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat jelata. Mereka bukan tak tahu, tak lama lagi nak berlaku musim banjir. Mereka bukan tak tahu bajet negeri belum dibuat. Bajet di peringkat pusat pun belum dibuat. Kalau mereka nak main tarik tali, nak main curi ayam, tentulah tak dapat kita menubuhkan kerajaan. Bila tak ada kerajaan, tak adalah bajet. Bila tak ada kerajaan, bagaimana kita nak melawan atau nak menyelamatkan bangsa banjir? Betul tak? Tak apalah. No racist. Kita ni, Malaysia ni, negara perpaduan. Negara majmuk, berbilang kaum dan agama. Tuan-tuan,
Kan? Jadi Perikatan Nasional berhentilah mainkan politik yang resis, politik yang menyalahkan pengadil. Kan? Akulah bahawa amalan-amalan menangkap kata untuk menubuhkan backdoor government dah tak relevan lagi selepas pilihan raya yang ke-15. Dan kita mintalah Perikatan Nasional jadilah pembangkang yang matang, bukan pembangkang yang kerjanya nak mencetuskan ketidakteraman dalam negara kita. Dan tak perlulah nak pertikaikan keputusan Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Sebab Seri Paduka turut bertitah kepada Perikatan Nasional untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dah Perikatan Nasional tak nak. Jadi Barisan Nasional dititahkan sama seperti titah yang diterima Perikatan Nasional. Takkan kita pun tak nak juga. Kalau kita tak nak juga, bermakna Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong kena daruratkan negara ni. Kalau didaruratkan negara ni, tentu ekonomi akan jatuh, ringgit akan jatuh, pengangguran akan meningkat, inflasi akan meningkat, kemiskinan akan merebak, jenayah akan meningkat, kelaparan kepada keluarga rakyat. Takkanlah kita tak boleh mengorbankan prinsip kita untuk kepentingan negara dan rakyat. Salahkah UMNO mengorbankan prinsipnya untuk kepentingan negara dan rakyat? Salah ke? Sebab hari ini tak ada mana-mana parti yang boleh claim dia menang pilihan raya. Tak ada yang menang. 222 kursi, tak ada yang dapat 112 kursi. Ada tak? Cuba cerita kat saya. Pakatan Harapan 82 kursi, Perikatan Nasional 73 kursi, ya kan? Barisan Nasional 30 kursi. Tak ada yang ada 112 kursi. Orang putih kata simple majority. Tak ada. Betul. Jadi hari ini kalau Perikatan Nasional ni nak jadi kerajaan, masuklah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan mereka kena akulah dengan keputusan rakyat yang bagi 82 kerusi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang terpaling banyak dapat kerusi, maka dia layaklah jadi Perdana Menteri. Yang kedua, track record Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau dalam kerajaan dulu terbaik. Mantap. Dia adalah Menteri Kewangan terbaik di dunia, Menteri Kewangan terbaik di Asia. Dia adalah satu-satunya Menteri Kewangan yang menyembahkan bajet tak divisit. Dia aja. Dia satu orang je lah Menteri Kewangan dalam sejarah kita yang buat bajet tak divisit. Tidak melebihi pendapatan. Betul tak? Menteri Kewangan yang terbaik di Asia, Menteri Kewangan yang terbaik di dunia. Dan beliau adalah pengasas Perkataan RM, Ringgit Malaysia tu. Perkataan Ringgit Malaysia tu diasaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia Menteri Kewangan. Zaman dia lah disebut Harimau Asia, pertumbuhan ekonomi yang terbaik di Asia Tenggara. Zaman dia lah kegemilangan Malaysia, tuan-tuan. Dia juga pencetus dan pengasas Bank Islam. Tuan dan puan, yang mengubah bahasa Malaysia ke bahasa Melayu, Anwar Ibrahim lah.
Banyak lagi jasa-jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada agama, bangsa dan tanah air kita. Itu jelas. Kan? Kita tengok orang ni, bila beliau angkat sumpah sebagai PM, satu dunia mengucapkan tahniah kepada beliau. Sultan Brunei pun mencemar duli, menziarahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak? Bekas Presiden Palestin pun mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim. Persatuan Ulama sedunia juga mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rata-rata pemimpin dunia mengucapkan tahniah kepada beliau. Tuan boleh buat perbandingan antara Muhyiddin dan Ismail Sabri. Masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tak ada pun orang ucap tahniah kepada dia. Tak ada. Sama juga ketika Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tak ada orang ucap tahniah pun kepada dia. Sampai pergi ke Dubai, tak ada orang tunggu dia pun. Macam kita pergi Dubai. Nampak? Muhammad Aisyah dulu hang kata lah ni hang pun dah lidah bercabang macam bewak Ismi. Saya ni bukan lidah bercabang. Prinsip saya tidak boleh mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Saya ni rakyat raja. Saya kena menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Setiap perkara yang keluar dari mulut tuanku adalah titah. Titah tu bermaksud perintah ataupun arahan. Tuanku dah arahkan kita menyertai kerajaan perpaduan. Kita kena junjung titah. Takkan kita nak tolak titah. Betul. Kita kena fahamlah. Pandangan Seri Paduka Baginda ni pandangan helikopter. Dia melihat secara keseluruhan A to Z. Dan pandangan Seri Paduka Baginda tidak bermotifkan kepentingan politik untuk mana-mana parti atau mana-mana individu politik. Sebab tu tuduhan Haji Adi kepada istana tu tuduhan yang lebih kepada provokasi jahat. Dia tak boleh nak cakap macam tu sebenarnya tuan-tuan. Sebab raja kita tak ada kepentingan politik. Tuanku tak memihak kepada mana-mana pemimpin atau mana-mana parti. Tuanku kena bersifat neutral. Dan tak boleh nak, kalau orang curi ayam offside dah pun nak benarkan juga gol tu. Betul tak? Abata tetap diperjuangkan. Sebab sokongan Barisan Nasional kepada kerajaan perpaduan ni bersyarat. Sama juga di Perak bersyarat. DAP berjanji takkan menyentuh perkara 153. DAP berjanji tidak akan bangkitkan tentang tanah 999 tahun. DAP juga berjanji tidak akan menyentuh perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti perkauman ataupun melibatkan Islam. Itu syarat-syarat yang letakkan UMNO Barisan Nasional kepada DAP. Dan Datuk Seri Syarani sendiri berjanji sekiranya DAP menyentuh 153, membangkitkan isu 999 tahun tanah tu, Datuk Syarani akan tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan di negeri Perak. Ini jelas. Jadi tak payahlah Perikatan Nasional nak memainkan isu-isu yang cuba untuk memprovokasi, nak melaga-lagakan kami. Kamu sendiri yang tolak titah tuanku. Kamu tak boleh salahkan kami.
Betul tak? Ya, Udi Husin. Tak sekarang ni prinsip negara, prinsip kita no UMNO, no DAP, no Bersatu. Adakah prinsip kita ni lebih besar dari kepentingan negara dan kepentingan rakyat? Ini soalan saya. Kita perlu longgarkan prinsip kita untuk kepentingan negara dan rakyat. Kita tak boleh tengok semua perkara atas mata politik. Kalau kita tengok atas mata politik, bermakna negara ni akan jadi kucak-kacir. Dan hari ni kita kena akui perpecahan Melayu terlampau teruk. Sehingga PN atau BN tak boleh menubuhkan kerajaan. Kalau kita buat bedah siasat atau postmortem, kenapa perpecahan Melayu ni berlaku? Kita akan dapat jawapan yang sama saja. Jawapan kita sama saja. Puncanya daripada Parti Bersatu. Kenapa kita tidak mahu mempersalahkan Bersatu? Yang berjanji nak mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. Itu perjanjian yang dipersetujui Muhyiddin ketika mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Yang memohon pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga Muhyiddin Yassin. Ya, ini jelas. Sangat jelas. Yang menipu Anwar Ibrahim juga Muhyiddin Yassin. Maknanya Muhyiddin Yassin ada masalah peribadi dengan Anwar Ibrahim. Sebab Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri. Dia lawan Najib sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Dia berpakat dengan PH kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Bila PH tak mencalonkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dia jatuhkan PH. Dan dia bersama kita 17 bulan pun kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Dia tubuhkan Perikatan Nasional pun kerana nak mengekalkan jawatan Perdana Menteri. Tuan-tuan, tuan fikir yang tubuhkan Pakatan Harapan tu Anwar Ibrahim ke? Yang tubuhkan Pakatan Harapan adalah Bersatu. Yang tubuhkan Perikatan Nasional juga Bersatu. Yang mecahkan Muafakat Nasional juga Bersatu. Kenapa tak nampak salah Bersatu ni? Kenapa tak nampak? Bersatu yang memecahkan Melayu, Bersatu yang berjanji nak mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri, Bersatu yang tubuhkan Pakatan Harapan, Bersatu yang tubuhkan Perikatan Nasional. Bersatulah punca. Semua gabungan tak dapat simple majoriti. Tapi yang dikambing hitam, yang dipersalahkan UMNO. Cuba fikir benda ni, tuan-tuan. Kita sama-sama fikir. Yang tertubuh hari ini bukan kerajaan DAP. Ini kerajaan perpaduan. Takkanlah kita ni menjunjung titah tuanku pun satu dosa yang besar kepada Bersatu. Sampai bila Bersatu ni nak melaga-lagakan rakyat Malaysia? Nak melaga-lagakan orang Melayu? Dah kamu sendiri yang menolak kerajaan perpaduan. Kamu janganlah kata ke orang lain. Kalau kamu nak kami ni UMNO ikut Bersatu macam dulu, adakah patut kami sokong Bersatu kali ni? Tak patut. Sebab Bersatu akan bunuh UMNO.
dan tak relevan langsung untuk UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Nak relevan macam mana? Pilihan raya ke-16 nanti, UMNO nak bertanding kerusi mana? Majoriti kerusi kawasan Melayu telah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Adakah hari ini Perikatan Nasional nak kami UMNO ni jadi lembu kepada kamu? Kami kalah, kami mengaku. Kami bersedia di pembangkang. Kenapa kamu tak mau jadi kerajaan dengan Pakatan Harapan? Pasal apa kamu tak mau jadi kerajaan dengan Pakatan Harapan? Bagi kami jadi pembangkang senang. Tapi kamu ego. Kamu nak semua orang angkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia layak ke jadi Perdana Menteri? Dia layak. Isu 600 bilion pun tengah panas sekarang ni. Kalau kata pihak kerajaan buat siasatan berkenaan isu RM 600 bilion, kalau terkantoi ada pemberian projek direct nego, jadi kluster mahkamah, kamu kata pula UMNO anaya Muhyiddin. Kamu tuduh kami ni sakau sebagainya. Kamu tahu tak pilihan raya baru ni, kami duit pun tak ada, dana pilihan raya pun tak ada. Tidak. Muhammad Syukri, kau suka kami lah nak bertanding tak bertanding. Muhammad Syukri, kami bukan lembu Perikatan Nasional. Kamu nak bodoh-bodohkan kami lagi. Kamu nak memperalatkan kami. Ingat kami bodoh kah? Nak jadi lembu kepada Perikatan Nasional. Hari ni padan muka kamu sendiri dah. Buat kesombongan kamu, keegoan kamu jadi pembangkang hari ni. Kita ajak jadi kerajaan, dia sombong, dia ego. Lepas tu kata ke orang baru DAP lah, pengkhianat Melayu lah, macam-macam kata kepada UMNO ni. Kalau takut sangat kat DAP, mai masuk dalam kerajaan perpaduan. Sekarang ni dalam kerajaan perpaduan ada 73 kerusi Melayu. 72. Kalau 73 Perikatan Nasional join kerajaan perpaduan, ada berapa? Ada berapa? Ada beratus-ratus kerusi Melayu. Mailah. Kalau betul Perikatan Nasional takut sangat kat DAP, Perikatan Nasional nak menakut-nakutkan orang Melayu berkenaan DAP, kamu mai join dengan kami. Prinsip apa? Adakah prinsip Perikatan Nasional tu mengatasi kepentingan negara, kepentingan rakyat? Adakah prinsip Perikatan Nasional tu lebih besar daripada titah Sri Paduka Baginda Yang Tan Agong? Saya tanya hari ni. Adakah prinsip Perikatan Nasional tu lebih besar daripada kepentingan negara dan rakyat? Adakah prinsip Perikatan Nasional tu lebih besar daripada titah Sri Paduka Baginda Yang Tan Agong? Ini kerajaan perpaduan Sri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Kamu tolak, kamu jadi pembangkang lah. Koyak tak koyak, saya cakap benda yang tegas, benda yang tepat, benda yang betul. Tak lama lagi rakyat akan sedarlah perangai kamu ni Perikatan Nasional. Berapa lama kamu nak bawa politik provokasi macam sekarang ni? Duk kata UMNO ni baru DAP, menakut-nakutkan orang Melayu tentang DAP hari ni. Hari ini bukan kerajaan Pakatan Harapan serupa 22 bulan yang lalu. Pakatan Harapan dulu ada simple majority atas sokongan padu 13 kursi ahli parlimen bersatu. Yang mengangkat Lee Kuan Yew sebagai Menteri Kewangan, siapa dia? Bersatu. Bukan UMNO yang lantik Lee Kuan Yew jadi Menteri Kewangan. Bersatu yang lantik Lee Kuan Yew Menteri Kewangan.
Lepas tu yang nak disalahkannya UMNO. Ya bosan Memang Kasih. Kan? Cakap benda betul lah. Kan? Kita tanya ni kepada orang Perikatan Nasional, orang Bersatu lah senang. Prinsip gabungan kamu lebih besar di kepentingan negara dan rakyat. Prinsip kamu mengatasi titah agung. Macam tu. Kau suka mereka lah. Biar pergi ke mereka. Mereka nak down-down lah. Kita tak down kan. Ha. Orang dah kata kerajaan perpaduan. Duk provokasi juga. Kan? Tak mau berhenti politik. Kan? Nak buat politik yang mecahkan perpaduan. Tangkap kata, fitnah sana, fitnah sini. Sampai kepada pengadil pun mereka sanggup fitnah. Semata-mata nak wujudkan provokasi di bawah ni. Untuk menggambarkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong tu berat sebelah. Berat sebelah dan menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa benda lah mereka ni. Kau fikir ni. Nampak sangat. Cakap orang tak bermaruah. Awak Perikatan Nasional bermaruah sangat ke buat macam ni? Tak payahlah tipu masyarakat. Lama kelamaan rakyat Malaysia akan sedar Perikatan Nasional ni. Lama kelamaan bila satu persatu kemungkaran 17 bulan terbongkar, time tu sikit demi sedikit orang Melayu akan meninggalkan Perikatan Nasional. Hari ini bolehlah mereka duk mengaku depan orang Melayu bahawa mereka ni bersih, mereka berintegriti. Kan? UMNO tu kotor sebab banyak kluster mahkamah. Kan? Kluster mahkamah pun bersatu yang menjadikan pemimpin UMNO ni kluster mahkamah. Ke depan hari, kalau pemimpin bersatu pula jadi kluster mahkamah, time tu orang Melayu yang menyokong Perikatan Nasional akan perlahan-lahan meninggalkan Perikatan Nasional. Dan saya yakin hubungan Bersatu dan PAS akan berakhir pada waktu tu. Sebab Parti PAS ni dia lain sikit. Kalau kawan dia nampak pemimpin Bersatu ni tak ada kluster mahkamah, mana tak ada kru. Tengok pemimpin UMNO ni banyak kluster mahkamah, makna ada kru. Tak apalah. Sekarang ni isu 600 bilion dah panas. Kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat isu RM 600 bilion tu. Kalau ada perkara yang tak betul, bersedia-sedialah jadi kluster mahkamah. Time tu kamu nak kata apa pula kepada orang Melayu? Oh, kami dianiaya. Ini DAP aniaya kami. UMNO berpakat dengan DAP ma'anaya Muhyiddin. Ma'anaya kepimpinan kami. Macam tu. Habis pimpin kami kena dakwa dulu zaman siapa? Zaman Bersatu dengan DAP juga. Ini kalau pemimpin kamu kena dakwa, kamu kata, oh salah UMNO, salah DAP. Salah UMNO, salah DAP. Yang dulu tu, aduh, benda lah. Hujan tuan, saya cakap kuat sikit hujan. Tak apa cantik lah hujan. Kak Salmia, ayo jangan layan. Saya memang tak mau layan dia orang. Cuma kadang-kadang syok jugalah bagi ceramah kat dia orang. Saya bukan bagi nasihat kat dia orang. Saya cakap benda hak betul lah. Bagi mereka cerna lah. Isu dah beratus bilion tu isu panas. Isu 600 bilion tu isu panas. Benda tu akan meletup. Kalau ada bagi projek-projek direct nego, memang kena. Macam-macam isu ada kat Bersatu tu. Tunggu masa saja. Sebab tu hari ini mereka amat terdesak. Mereka sebenarnya tak nak Anwar jadi PM ni. Takut semua rahsia-rahsia mereka terbongkar.
Mahathir pun dia amat takut Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab Anwar ni kan, dia akan menegakkan keadilan. Yang salah-salah lah, yang betul-betul lah, macam tu lah. Dan dari dulu mereka halang Anwar di PM sebab apa? Sebab mereka takut Anwar korek mereka. Tidak? Ahmad Rizal lah. Tidak Anzan lah. 600 bilion tu jawablah nanti. Kan? Saya duk baca dalam media sosial, memang isu 600 bilion ni panas. Tak kira siapa lah. Kalau ada benda-benda yang tak betul, tak kira lah pemimpin dari mana, bertanggungjawab lah. Kalau ada pemimpin UMNO yang terlibat, bertanggungjawab lah. Kan? Kita memang duk tunggu je. Sebab 600 bilion tu bukan jumlah yang kecil. Kan? 600 bilion tu bukan jumlah yang kecil, saudara. Kan? Mungkin tu ada? Muhammad Isa, saya buat live lama dah. Kan? Sekarang ni Perikatan Nasional nak main kumat kami Pandora Papers jenuh. Sekarang ni Perikatan Nasional duk main isu DAP ni sebab mereka dah tak ada modal. Tapi kita ni rakyat Malaysia ni rakyat yang baik, tuan-tuan. Panas macam mana politik ke atas, kita kat bawah tak panas. Di atas je nampak panas, di bawah tak panas. Buat macam mana pun kita di bawah akan mengekalkan perpaduan kita. Lagipun kita rakyat ni ada pengalaman yang panjang dah tentang politik ni. Kita dah kenal dah Muhyiddin. Kita dah kenal semua parti. Kebanyakan parti ni prinsipnya mengikut keadaan. Kalau dulu prinsip bersatu, yes DAP, janji bukan UMNO. Sekarang prinsip bersatu, no Anwar, no DAP. Sebab Anwar dan DAP tak boleh bagi lagi keuntungan kepada Muhyiddin. Jadi no Anwar, no DAP. Prinsip UMNO pun sama, ikut keadaan. Kalau keadaan pada waktu tu no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP lah. Sekarang ni kita kena mengorbankan prinsip sebab menjunjung titah. Okey tak nak? Abdul Kadir, Anwar Musa habang dah duit Muhyiddin. Anwar Musa pun mengaku dalam video dia. Dalam bilik tidur Muhyiddin ada berjuta-juta. Ambil dari mana? Ambil dari mana? Ni bukan saya duk petana. Ini kawan baik Muhyiddin Yassin, Anwar Musa pi mengaku. Dia kata punyalah Muhyiddin ni baik. Saya masuk ke bilik tidur dia, saya kata UMNO tak ada duit. Tapi orang bersatu kata UMNO sakau duit. Tapi Anwar Musa membuktikan bahawa UMNO tak ada duit. Anwar Musa pergi minta kepada Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Ketika berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah. Berapa banyak Muhyiddin Yassin bagi ke Anwar Musa? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi mestilah juta-juta. Yang tu pun kena siasat. Saksinya namanya Anwar Musa. Itu saksi dia. Video dia viral dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube. Dalam WhatsApp pun viral, tuan-tuan. SPRM tak perlu susah-susah lagi nak cari saksi. Saksi dah ada, nama Anwar Musa. Tak apa, kau ni kamu katalah kami kluster mahkamah. Ke depan hari, kalau pemimpin kamu jadi kluster mahkamah, masa tu kamu nak tak muka kat mana? Kamu nak kata fitnah? Kamu nak kata UMNO dan DAP anaya pimpin kamu? Kita ikut rule of law lah, senang kan? Betul? Kita ikut rule of law. Kita ikut undang-undang Malaysia. Maknanya daripada keterangan Anwar Musa tu, saksi utama, kes, Muhyiddin Yassin tidur atas duit. Bayangkan berjuta-juta dalam bilik tidur dia. Kes, tuan-tuan.
Bukan pakai cek, pakai cash. Tuan bayangkan, dia tidur atas duit lah. Tuan-tuan. Bilik hotel besar mana sangat kan? Betul? Bayangkan. Berjuta-juta duit. Tapi, yang Anwar Musa duk salah kan? Najib Zahid. Najib Zahid. Yang KJ salah kan? Najib Zahid. Aduh. Ya, Azman sikit ialah yang dok bawa politik perkauman hari ini Perikatan Nasional, sebab mereka tak boleh pi dah. Mereka mula bawa politik perkauman. Mereka takut sekarang ni. Tak takut macam mana mimpin mereka ni? Tak takut macam mana? Kalau terbongkar isu 600 bilion, isu kapal LCS, Littoral Combatant Ship, isu meriam Howitzer 155 mm from Turkey, direct nego sampai beli meriam pun ikut kata Rafizi direct nego untuk meriam 155 mm jenis Howitzer propeller, boleh bergerak sendiri tu siap pula, banyak lagi. Betul. Tak apalah, saya sokong Anwar Ibrahim pun tak apa. Yang penting Datuk Seri Anwar Ibrahim berani menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Tak mau macam zaman Mahathir dulu. Dia menegakkan keadilan bermotifkan politik. Kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menegakkan keadilan tanpa bermotifkan politik. Kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim siasat kes RM600 bilion, kes kapal LCS, kes meriam Howitzer 155 mm, dan semua perkara-perkara yang melibatkan wang negara, dana rakyat. Itu yang kita nak. Okay. Kita hari ni nak bersihkan Malaysia ni, tuan-tuan. Kita nak pemimpin yang benar-benar berintegriti. Tengok nanti. Okey, sebab selama ni bersatu ni duk tuduh UMNO ni sakau. Tapi Anwar Musa pergi minta duit kat Muhyiddin. Pelik kat saya. Kalau UMNO tu sakau, patutnya Muhyiddin yang mai minta duit dengan Anwar Musa. Bukan Anwar Musa pergi minta duit dengan Muhyiddin. Okey tuan. Okey tuan. Wak tak ada prinsip Tok Zahid. Dia menjunjung titah. Tok Zahid menjunjung titah. Dia Presiden UMNO, takkan nak tolak titah. UMNO tu dilahirkan di Istana Johor. Betul. Makna UMNO ni parti yang menjunjung titah. Macam Perikatan Nasional tak apalah. Mereka boleh lawan apa saja. Ya Mak Rizal lah, 600 bilion lah, jawab nanti. Isu ni Anwar Ibrahim sendiri yang bangkitkan. Dia kata dia tahu ada 500 bilion lebih projek direct nego yang diberi Muhyiddin ketika negara darurat. Tu yang hutang negara meningkat sampai 1.045 trilion. Dan tempoh beberapa bulan saja dia boleh pinjam 600 bilion. Ke mana duit tu? Takkan 600 bilion tu semua pi ke rakyat? Ataupun ada projek-projek direct nego yang dilakukan oleh Besar Muhyiddin. Dan sekarang Perikatan Nasional ambil duit mana? Banyak sangat ni.
Sampai parti PAS pun tak perlu lagi buat tabung nak kutip derma macam dulu-dulu. Kan? Din Pak Ngah Awang, UMNO akan terima UEC. Soal UEC ni, kan? Itu dongzong nak minta, dia minta lah. Ikut suka dia lah. Kan? Tapi adakah perkara tu boleh diluluskan? Kan? Sebab soal UEC ni, kerajaan masa zaman BN pun dia minta. Zaman PH pun dia minta. Zaman PN pun dia minta. Dia memang macam tu. Tidak? Dia memang macam tu. Kan? Tapi tak lulus-lulus sampai hari ini. Dan isu UEC dibangkitkan oleh pihak Perikatan Nasional. Sebab pihak Perikatan Nasional dah tak ada modal. Okey tuan Betul tak? Tak apalah. Ni orang Cina dah tak mau dah kat MCA. Dah tak mau dah pada gerakan. Orang India dah tolak MIC. Dah tolak gerakan. Kalau kita ni UMNO nak harap undi Melayu saja, Muhyiddin dah pecahkan Melayu kepada berapa bahagian dah. Kalau kita tak dapat cari undi perpaduan, sampai bila-bila pun tak boleh tubuh kerajaan. Kan? Kena tubuhkan kerajaan perpaduan serupa hari ini. Kalaulah kata hari ini, kan, kita buat re-election, pilihan raya semula, pun sama juga keputusan. Tak ada mana-mana gabungan yang akan dapat simple majoriti. Sebab apa? Sebab apa? Sebab banyak sangat gabungan. Melayu saja dah pecah kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Melayu dah pecah 4 bahagian dah. Melayu nak bersatu di peti undi macam mana? Kalau Muhyiddin dah pecahkan kepada 4 bahagian. Dulu-dulu ni hanya ada Barisan Nasional saja. Parti-parti pembangkang dia tidak bersatu padu. Mereka bertanding atas logo masing-masing. Yang menyatukan parti pembangkang ni bertanding atas satu logo juga Muhyiddin. Kan? Yang mengajar parti-parti pembangkang pada waktu itu, formula rahsia Barisan Nasional juga Muhyiddin. Okey tuan. Syarin Yusof, salam tuan, komen pasal calon MIC Padang Serai UMNO tak pergi tolong kempen ke tak? Saya tak tahulah. MIC ni kan, tak ada pun tak apalah. Kan? Pasal MIC ni dah tak ada sokongan orang India dah. Antara punca Barisan Nasional menang paling sikit kerusi sebab MCA dan MIC tidak boleh langsung membantu calon-calon kita di peti undi. Dan kemenangan MCA 2 kerusi parlimen pun kerana undi penyokong UMNO, bukan kerana undi penyokong MCA. Di Tanjung Piai kawasan Melayu, Air Hitam kawasan Melayu, Tapah kawasan Melayu. Mana MCA MIC ni eloknya suruh dia menyertai Perikatan Nasional lah. Itu lagi baik lah. Betul? MCA, MIC, gerakan ni dah tak boleh pi dah. Bertanding berpuluh-puluh kerusi. Menangnya 1, menangnya 2. Mana mereka gagal untuk meyakinkan masyarakat Cina dan India untuk menyokong mereka. Tapi yang salahnya UMNO. Betul. Baik, hari ini UMNO pi dengan Pakatan Harapan. Dekat sana mereka kurang undi Melayu. Kita ada undi Melayu yang banyak. And win-win negotiation. Tidak? Kalau berlaku pilihan raya negeri ini, cadangan saya, kita pakat dengan Pakatan Harapan. Kita ada undi Melayu, mereka ada undi perpaduan. Orang kata pesaing menjadi pelengkap. Betul tak? Baru nampak. Betul? Syarizan, pi solo tak boleh dah. Nak pi solo macam mana MCA, MIC tak ada taring.
MCA, MIC nak jadi kerajaan, kalau harap undi Melayu semata-mata, tak jadi kerajaan lah kita. Pasal orang Melayu pun dah pecah kepada 4 bahagian. Sebahagian besar dekat Perikatan Nasional, sebahagian besar dekat Barisan Nasional, sebahagian besar dekat PH and GTA. Kalau dulu-dulu tak apalah undi orang Melayu ni solid kepada UMNO. Sekarang undi Melayu tak solid lagi kepada UMNO kan. Banyak dah pergi dekat Perikatan Nasional kan. Tapi Perikatan Nasional tak boleh jadi kerajaan juga kalau dia tak dapat undi Cina dan undi India. Tak boleh jadi kerajaan. Dia ada 73 kerusi kawasan Melayu, tapi nak jadi kerajaan tak boleh. Sebab apa? Sebab orang Cina, orang India tak sokong Perikatan Nasional. Sama juga dengan Barisan Nasional. Orang Cina, orang India tak sokong Barisan Nasional. Dia orang Cina, orang India banyak sokong Pakatan Harapan. Bila UMNO piduk dengan Pakatan Harapan sebagai kerajaan perpaduan menjunjung titah, jadi nampak majmuk tu. Nampak dia punya relevan tu. Tuan Muda Benjamin, kenapa Melayu banyak sokong PN? Pasal Muhyiddin pandai fitnah. Muhyiddin ni dia fitnah pandai. Dia pandai berlakon depan orang Melayu. Dia bohong. Dia kata Zahid Hamidi nak jadi Menteri. Dia takut-takutkan orang Melayu. Lepas tu Muhyiddin ni dia pandai merosakkan pemimpin kita. Dia rosakkan Ismail Sabri, dia rosakkan Isamuddin On, dia rosakkan KJ, dia rosakkan Anwar Musa. Dia suka pecah belah rumah tangga orang. Muhyiddin Yassin tu jelas. Jadi ramai juga lah orang Melayu yang terpedaya dengan Muhyiddin Yassin. Tapi tak apalah, kita tak marah mana-mana orang nak sokong Muhyiddin Yassin. Cuma kita yakin kebohongan itu walau berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Jadi kita sabar Ustaz, kita pakat-pakat tengok nanti kebenaran dia. Isu 600 bilion tak boleh ditutup lagi. Tidak? Isu 600 bilion tak boleh ditutup lagi. Benda tu dah viral, dah panas. Yang kedua, asas UMNO itu sendiri, dia perpaduan, dia moderate, kesederhanaan. Sebab tu dia tubuhkan Perikatan Kapal Layar dulu. Bila Perikatan Kapal Layar tidak relevan lagi, tak dapat undi perpaduan, jadi kita tubuhkan pula Barisan Nasional. Kita bawa masuk gerakan dan PAS dalam Barisan Nasional pada waktu itu. Pada waktu itu gerakan ada sokongan undi orang Cina dan India yang padu. Dan hari ini bila MCA, MIC gerakan telah kehilangan sokongan orang Cina dan India, kita elok bersama dengan Pakatan, sebab Pakatan ada undi Cina dan India, untuk mengekalkan status kita sebagai kerajaan perpaduan. Kestabilan takkan wujud kalau kita ikut formula Perikatan Nasional. Takkan wujud kestabilan. Okey tuan-tuan? Kes Tok Zahid. Kes Tok Zahid tu dia kena dakwa sebab apa? Dia curi dana rakyat ke? Dia curi dana kerajaan. Dia buat darurat, lepas tu dia pinjam 600 bilion, dia bagi projek Dread Nego. Ada? Tak ada kan? Dia kena dakwa sebab dia enggan bubarkan UMNO. Mahathir sebenarnya mengaku dia paksa Zahid Hamidi bubarkan UMNO. Jelas.
Soalan dia, kenapa Mahathir tak haramkan UMNO dengan kuasa kerajaan? Tak boleh. Sebab usul nak haramkan UMNO ditentang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak benarkan kerajaan PH mengharamkan UMNO. Jadi Mahathir tak puas hati dah dengan Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim duk pertahankan UMNO? Kan? Macam mana bersatu nak ambil alih penguasaan atas undi Melayu kalau UMNO masih lagi wujud? Jadi Mahathir buat plan B. Plan B cuba untuk kambing hitamkan Zahid Hamidi. Supaya Zahid Hamidi bubarkan UMNO, mungkin dia boleh bagi habuan lah jawatan dan kesenangan dunia ni. Zahid tolak. Sebab tu dia kena dakwa dengan berpuluh-puluh pertuduhan. Asalnya 87. Tapi separuh dah menang. Tinggal lagi separuh lagi lah. Yang separuh ni pun kita yakin dia akan menang. Sebab tak ada melibatkan dana rakyat, single sen pun tak ada. Okey, Zana? Tak apalah, orang Perikatan Nasional nak kata apa katalah. Sekarang memanglah apa kata kami kluster mahkamah. Tapi kami yakin akan ada gerombolan kluster mahkamah yang baru lepas ni. Mesti ada punya. Pasal isu 600 bilion ni isu besar tuan. Kita tak tuduh kan. Benda ni tunggu siasatan. Dia zaman sekarang ni tuan-tuan. Kemana jejak duit tu pi, kita boleh tahu. Boleh tahu. Kalau 600 bilion tu pergi ke rakyat semua, kita boleh tahu. Kalau ada pergi kat kroni-kroni melalui projek pemberian terus, kita boleh tahu. Berapa banyak komisen yang mana-mana pihak terima pun kita boleh tahu. Boleh tahu. Simpan cash tak masuk bank pun kita boleh tahu. Ini zaman moden. Alat bantu siasatan tu banyak. Jadi bersedialah. Bersedialah. Kalau tak bersedia, cepat-cepat naik kapal terbang, tinggalkan negara ni. Piduklah mana-mana negara yang lain tu. Tak apa, kita pun tak mau cari dah. Suami Muhammad talam dua muka. Talam dua muka pun dua muka lah. Nak kata kat saya, katalah Tuan Sami. Tapi saya ni tak meletakkan prinsip politik saya mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Tidak meletakkan prinsip saya ini mengatasi titah Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Saya orang politik yang matang, tahu di mana batas-batasnya. Dan hari ini UMNO bersama PH atas titah Agong. Kita boleh cerita detail faktanya satu persatu. Dan hari ini Perikatan jadi pembangkang atas pilihan mereka untuk menjadi pembangkang. Kita tak minta Perikatan jadi pembangkang. Perikatan yang minta jadi pembangkang. Itu pilihan mereka sendiri. Mereka boleh jadi kerajaan sebenarnya. Mereka tolak. Makna mereka jadi pembangkang atas pilihan mereka sendiri. Kita tak ada masalah. Dan kita berharap Perikatan Nasional buang ego dia. Buang kesombongan dia. Longgarkan sedikit prinsip mereka. Ayuhlah bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Bersama-sama kita bersolidariti, mengutamakan negara dan kebajikan rakyat. Kita kena buat gencatan politik. Kita akan selamatkan negara ini, pulihkan ekonomi, bawa kejayaan kepada negara,
beri kesenangan kepada keluarga rakyat Malaysia. Boleh? Minum air tuan. Tak apalah orang nak kata saya ni anjing ke apa katalah. Kebohongan itu walau berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Saya yakin sikit hari nanti kumpulan yang terpengaruh dengan propaganda politik perkauman yang dibawa oleh Bersatu ni akan sedar. Sekarang mereka tak sedar lagi. Sebab Bersatu ni dia bawa politik perkauman. Okey tuan. Yang ni Rai, banyak juga orang Perikatan Nasional lah ni. Dapat ada kot lebih-lebih duit bagi saya sikit. Orang Perikatan Nasional banyak duit bagi saya sikit duit Dengar kata banyak duit 600 bilion. Mr. Jo, penceramah DAP. Saya bukan penceramah DAP. Saya penceramah sukarelawan UMNO. Saya orang UMNO. Abang Haidir Mat Syarif kan? Saya orang UMNO. Dan DAP dia tak berani dengan UMNO. DAP tahu kalau dia nak bawa pasal UEC ke, pasal perkara 153 pasal tanah 999 tahun, tentu UMNO akan menarik sokongan. Sebab itu syarat yang ditetapkan untuk UMNO menyokong kerajaan perpaduan. Tak apa, orang-orang yang hari ini sokong Perikatan Nasional akan kembali kepada UMNO. Bagi masa saja. Sebab sekarang ni banyak ada juga yang tinggalkan UMNO sokong PN atas sebab kluster mahkamah. Pasal Muhyiddin dengan Haji Hadi berjaya manipulasi pemikiran orang Melayu dengan menggambarkan bahawa UMNO ni parti yang ada keruh. UMNO ni parti kluster mahkamah. Malah berbohong kononnya Zahid Hamidi nak jadi Perdana Menteri, nak mencampuri urusan badan kehakiman dan nak membebaskan bosku dari penjara. Jadi tomahan-tomahan persepsi licik yang dimainkan oleh Muhyiddin ni, termasuk oleh Sanusi MB Kedah tu, berjaya mempengaruhi sebahagian besar juga orang Melayu untuk menolak UMNO dan memilih Perikatan Nasional. Tak apa. Sebab saya yakin lepas ni akan ada new cluster mahkamah. Sebab saya rasa 17 bulan tu ada perkara yang tak betul. Ada perkara yang tak betul. Nabil ya akan kembali. Sekarang ni memanglah Muhyiddin kata UMNO tu kotor, UMNO tu korup, UMNO ni ada kluster mahkamah. Ke depan hari, kalau dalam Bersatu tu ada kluster mahkamah RM 600 bilion, orang akan tinggal kalau Bersatu tu. Angka 600 bilion tu lagi besar daripada angka-angka yang Muhyiddin tuduh kepada pimpinan UMNO. 600 bilion angka paling besar orang tuduh kat UMNO ni 42 bilion. Itu angka paling besar lah Muhyiddin tuduh kepada kita. Angka yang paling top ni 2.6 bilion. Tapi angka 600 bilion tuan, dia lagi besar daripada 42 bilion, dia lagi besar daripada 2.6 bilion. Kalau nak cerita kat tuan-tuan banyak mana 600 bilion tu, saya rasa kalau duit tu 50 kita nak kena pakai mungkin kena daripada Siam tu sampai ke Siam sampai ke Indonesia tuan. Nak susun lori tuan. Tu pun rasanya tak cukup.
Kata Kamarul Nizam dulu Muhyiddin Kaya pun dari UMNO juga. Yalah, tak apalah, kita tengok lepas ni. Kan? Saksi ada dah. Saksi dia Anwar Musa. Saksi dia. Kena. Abdul Kadir macam dah kalah biasalah istimewa. Biar pergi ke depan lah. Dah, Tuan Abdul Kadir. PN tak kalah. PN menang. Tapi PN yang buat pilihan sendiri untuk jadi pembangkang. Bukan kita buat pilihan kat PN suruh dia jadi pembangkang. Tidak. PN ada pilihan untuk jadi kerajaan. Hingga ke saat ini pun Perikatan Nasional berpeluang untuk jadi kerajaan. Tapi dia orang tak nak. Sebab apa? Sebab jawatan Perdana Menteri itu tak dapat kat dia orang. Dia orang nak jawatan Perdana Menteri itu. Kalau Anwar Ibrahim boleh berjiwa besar lah, menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kat Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, dia sanggup bersama dengan kita ni. Dia bukan tak tahu fakta sebenar. Yang dia tolak Pakatan Harapan tu pasal jawatan Perdana Menteri saja. Itu saja. Yang Perikatan ni dia marah sangat ke UMNO ni sebab UMNO tak nak berpakat dengan dia orang. Kita menang 30 kursi je. Awak depa tak bercari yang 82 kursi. GPS pun tak nak berpakat dengan Perikatan Nasional. Betul tak? GPS pun main berpakat dengan Barisan Nasional, GRS, Warisan, PBBM, Bebas dan Pakatan Harapan. Cuba tuan fikir. Semua koalisi bersama dengan Pakatan Harapan. Kenapa tak bersama dengan Perikatan Nasional? Sebab orang tak boleh terima Perikatan Nasional tu. Cara amalan politik yang dibawa Perikatan Nasional itu ekstrim. Terlampau ekstrim. Macam UMNO ni, orang boleh terima sebab dia moderate, sederhana. Di tengah-tengah. Okey, tuan. Osman Roman menang di pilihan raya kecil di Melaka dan Johor, bukan main bongkak masuk pilihan raya umum kena lagi teruk. Ya betul, kami kalah teruk Osman Roman, tapi kami jadi kerajaan. Sebab kami junjung titah Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Darjat kami naik. Sepatut jadi pembangkang, jadi kerajaan. Perikatan Nasional tolak titah tuanku. Sepatut jadi kerajaan, dah jadi pembangkang. Kalau tidak, Muhyiddin Yassin timbalan Perdana Menteri Malaysia, betul? Kurang-kurangnya lah kan. Ramasan, Midin guna taktik dan teknik untuk mencipta persepsi terhadap pimpinan UMNO. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Hebat, BN dalam kerajaan. Ya, Ramasan. Kan kita merancang, mereka merancang. Tapi sebaik-baik perancangan lah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah ni datang tepat pada waktunya. Perasan tak? Tepat pada waktunya. Ketika kita hampir berputus asa, ketika kita dalam kekecewaan, kesedihan yang cukup mendalam selepas kita kalah pilihan raya ke-15 dan hanya mampu menang 30 kursi parlimen. Malah saya di Perak pada malam keputusan tu saya sayu dan sedih dan tuan. Sebab hanya mampu menang 9 kursi saja. Di kawasan Selumut, parlimen kalah dan semua dun kalah. Memang sedih sangat. Tapi rupa-rupanya pertolongan Allah tu datang tepat pada waktunya. Ketika kita kecewa, ketika kita amat sedih, tiba-tiba datang pertolongan Allah yang menang 30 kursi parlimen jadi kerajaan pusat.
yang menang 9 kerusi Dun di Perak jadi menteri besar. 3 esko, 1 speaker. Pertolongan Allah tu tuan-tuan. Itu satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan kepada kita manusia ni. Bukan senang tuan-tuan nak jadi kerajaan ni tuan-tuan. Kan senang tapi jadi mudah kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita betul. Di Perak mudah, di Pahang mudah. Kan di peringkat pusat mudah. Betul tak? Dan Perikatan Nasional juga berjaya menguasai negeri Perlis. Tak apalah. Kan? Isunya kalah sebab kebodohan sendiri dah. Kita kalah kerana Muhyiddin berjaya fitnah. Dia main politik kotor. Politik fitnah dan politik duit. Betul tak? Politik money. Dia orang duit banyak. Lepas tu dia orang main politik fitnah. Lepas tu kita punya poster boy dah kena manrem dengan Muhyiddin. Kita kalah ni kerana poster boy kita tak all out. Poster boy kita play safe. Dia tak all out. Dia tak buat ceramah-ceramah yang besar. Dia tak turun ke kawasan-kawasan. Dia tak buat macam Anwar Ibrahim. Dia tak buat macam Budi Yassin. Dia play safe. Poster boy kita Ismail Sabri. Dia play safe lah pasal dia orang Muhyiddin. Sampai dia terlupa yang dia poster boy. Bila poster boy tu play safe, tak all out, tak fight, tak lantang. Jadi kita kena bully lah dengan Muhyiddin. Betul. Bila Muhyiddin bully kita, Ismail Sabri tak pertahankan kita, Isyamuddin tak pertahankan kita, Anwar Musa tak pertahankan kita, ramai pemimpin kita tak pertahankan parti kita. Sebab apa? Sebab mereka ni ada pakat dengan Muhyiddin. Itu punca kita kalah. Lepas tu kita harap ada poster boy. Poster boy kita tak mau keluar duit. Poster boy Perikatan Nasional keluar duit tak berhenti-berhenti. Betul. Poster boy kita tak mau keluar duit langsung. Kemut. Itu kita kalah. Kita minta poster boy kita bubar parlimen. Dah lama. Tapi dia dengar kata Muhyiddin. Dia tarik masa. Sampai kita punya champion masuk penjara. Lepas tu dia heret sampai hujung tahun. Lepas tu dia biarkan Muhyiddin memainkan isu banjir. Padahal adakah banjir masa pilihan raya baru ni? Tak ada. Masa kempen tak ada banjir. Masa pilihan raya pun tak ada banjir. Betul? Ya, poster boy tak bergerak. Tapi yang dipaksa letak jawatannya Zahid Hamidi. Zahid Hamidi bukan poster boy. Dia bukan Perdana Menteri. Dia, Tok Zahid nak cari dana politik pun payah. Sebab dia tak pegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia duduk tengah-tengah tau. Antara langit dengan bumi tuan-tuan. Masalah tak presiden kita? Langit tak sampai, bumi tak pijak. Kedudukan dia presiden tapi dia bukan Perdana Menteri. Yang Ismail Sabri dia naik presiden, Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri lah kena main peranan. Ni Perdana Menteri langsung tak bantu jentera parti. Duk tumpu kat bera saja. Cuba contoh Anwar Ibrahim. Dia jelajah semua parlimen. Tiap-tiap parlimen Anwar Ibrahim sampai. Naik helikopter. Betul? Muhyiddin Yassin jelajah tiap-tiap parlimen. Mael Sabri tak jelajah, duduk kat bera aja. Siapa kata Anwar dulu zaman tu kita berlawan 3-4 penyuruh. Keadaan pada waktu tu memerlukan kita berlawan semua sendiri. Keadaan hari ini memerlukan kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
saya sokong dengan hati yang terbuka. Saya tak ada masalah sokong Anwar Ibrahim. Pasal saya orang raja. Titah tuanku sokong kerajaan perpaduan. Saya sokong lah. Kalau ke depan hari kena berlawan dengan Anwar Ibrahim, kita lawan all out lah. Betul? Saya all out lawan. Kalau sokong pun all out sokong, tuan-tuan. Sokong sungguh-sungguh. Tak ada masalah saya. Bagi saya politik ni sama saja, tuan-tuan. Tapi tidak boleh mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Walau saya ni kata kat Anwar Ibrahim ni macam-macam. Saya kata dia borong tiung. Borong tiung yang pandai berkata-kata. Saya kata kat Rafizi borong nuri. Saya kata Anwar tak relevan lagi. All out saya kata. Orang bersatu pun tak berani kata macam tu. Tapi saya berani kata. Tapi hari ni, keadaan politik hari ini memerlukan kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sepenuh hati. Saya sokong Anwar Ibrahim sepenuh hati. Saya hari kedua lepas pilihan raya, saya kata saya sokong Anwar Ibrahim, betul tak? Tak ada masalah. Sebab kepentingan politik saya, permainan politik saya tidak boleh mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Titah agung mesti saya junjung. Saya tak suka macam mana dekat DAP, tetap saya boleh sokong juga sebab titah Seri Paduka Baginda Yang Bertanggung. Okey? Dan sejujurnya lah, Anwar ni memang layak jadi menteri. Kalau nak bandingkan Anwar dengan Muhyiddin tu, langit dengan bumi. Muhyiddin tu level-level dia, peringkat-peringkat Malaysia boleh lah. Tapi kalau peringkat ASEAN, peringkat international tak boleh. Pasal Muhyiddin ni pemimpin yang tidak dikenali pun oleh dunia, orang tak kenal pun. Sama juga Ismail Sabri. Ismail Sabri pun level-level Malaysia boleh, tapi level-level ASEAN, level-level Indonesia tak boleh. Tapi Anwar Ibrahim ni, dia punya level, tuan-tuan, world punya level. Dia memang orang kenal dia. Satu dunia kenal dua nama aja, tuan-tuan. Mahathir, Anwar Ibrahim. Satu-satu Menteri Kewangan yang pernah mendapat anugerah Menteri Kewangan terbaik kat dunia, Anwar Ibrahim je, tuan-tuan. Dia memang hebat. Dia memang pakar kewangan yang hebat. Dia memang pakar ekonomi yang hebat. Dan dia antara yang terhebat yang dimiliki oleh negara kita. Itu contoh dia. Kalau nak Ma'az Sabri bahasa Inggeris pun outstation, tuan-tuan. Salah station, terkeluar station, tuan-tuan. Out of station. Bahasa Inggeris dia. Saya macam saya sokong Anwar Ibrahim, tak ada masalah. Memang saya kata dia borong belatuk, borong tiung. Itu masa tu saya lawan dengan dia. Sebab kita nak tarik undi rakyat kepada kita. Dan pada waktu tu kita tak ada perjanjian apa-apa pun. Tuan tengok. Dia orang kata kita dah merancang lama jajaran BNPH. Kalau kata kita rancang lama, takkanlah di bahagian Datuk Dr. Zahid Hamidi menang ratus-ratus undi saja. PKR challenge Zahid Hamidi, kau Anwar hantar Syamsul Iskandar, the giant killer PKR, bertanding di bahagian Datuk. Tuan-tuan tahu? Kami berkempen di bahagian Datuk, tuan-tuan, cukup penat nak lawan dengan Syamsul Iskandar. Very powerful. Nasib baik kami menang juga 500 undi lebih, tuan-tuan. Sangat sikit undi kami menang, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu.
Anwar sendiri pun dia turun berlawan di Tambun. Nampak? Jadi bagaimana hari ni ada pihak yang boleh percaya kata Muhyiddin semua ni kononnya jajaran baru ni telah dirancang sekian lama. Bayangkan kalaulah kata di bahagian Datuk baru ni Zahid Hamidi tumbang, apa akan jadi? Apa akan jadi? Dia jadi kau lain lah tuan. Jadi kau lain lah. Okey tuan. Ada persoalan tuan? PRU 16 pun insya-Allah lah UMNO akan bangkit balik dah. Saya yakin lah. Momentum UMNO ni akan bangkit balik. Dan saya haraplah UMNO bergerak bersama dengan Pakatan Harapan. Itu lebih relevan. Dan saya percaya yang Anwar Ibrahim akan jadi PM yang terbaik. Dan boleh lagi lah menyambung khidmat selepas pilihan raya yang ke-16. Beliau baru 75 tahun, maknanya 5 tahun 80 tahun. Dia boleh pergi lah 10 tahun sebagai Perdana Menteri lah. Saya nampak lah. Saya nampak macam tu lah. Kan? Sama itu. Alien Tam Suwano betul. Tamizi, Anwar memang relevan. Anwar ada kemampuan sebagai Perdana Menteri. Ada mampu. Ya betul. Siti Sarah nak join live saya. Saya TikTok ni tak berapa nak reti ni. Macam mana nak tekan nak. Boleh tak esok boleh tak? Sebab saya live di 2 tempat. Satu Facebook, satu TikTok ni. Ada persoalan tuan? Siti Sarah. TikTok risau ada yang buat perancangan tebuk atap. Memang ada lah. Baru-baru ni pun ada juga Mak Sabri, Wika Syong, Anwar Musa, Takayuddin Hassan dan beberapa orang mimpi lagi lah. Dah buat pertemuan sulit lah. Merancang untuk mengkudita lah tu. Jadi kita kena hati-hatilah. Kan? Sebab mereka ni memang akan berusaha untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Mereka nak jatuhkan Anwar Ibrahim ni bukan kerana DAP. Tapi kerana Anwar Ibrahim ni betul. Yang kedua, ada orang tahu Anwar Ibrahim ni hebat dalam ekonomi, dalam kewangan. Jadi mereka akan cari jalan kan? Jalan ikut bumbung ke, ikut terowong ke, ikut pintu ke, untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab geng Muhyiddin ni, dia takkan suka kalau kita memiliki Perdana Menteri yang hebat. Sebagaimana dulu mereka menjatuhkan Najib Razak. Sebab Najib Razak tu hebat tuan dalam ekonomi dan kewangan, dia orang jatuhkan. Kan naik lagi satu orang hebat, iaitu Anwar Ibrahim. Diwajiblah kita ni rakyat mempertahankan Anwar Ibrahim. Kan? Dia satu-satu harapan yang ada untuk menyelamatkan ekonomi negara kita. Kan? Tanpa Anwar hari ni, kita pun tak tahu nak jadi apa. Kan? Itu satu ada. Dan wajib kita pertahankan kerajaan ni. Sebab kerajaan ni kerajaan titah tuanku. Boleh tuan? Boleh no? Kerajaan demi jawatan kesian Malaysia. Ialah betul tuan JZ punya lah. Anwar Ibrahim terbaik tuan. Itu yang terbaik. Pasal tak ada lagi mana-mana pemimpin kita yang pernah dianugerahkan Menteri Kewangan yang terbaik di dunia. Anwar Ibrahim seorang saja tuan. Makna dunia mengiktirafnya sebagai yang terbaik dalam bidang kewangan. Ingat senang tuan nak dapat anugerah Menteri Kewangan yang terbaik di dunia. Anugerah tu tak boleh dibeli tuan-tuan.
Ha. Okey. Tamizi padam video kata kat Anwar, tak payah padam. Tak payah padam. Padam apa? Saya memang kata kat Anwar macam-macam. Ha? Anwar pun kata kat Anwar macam-macam juga. Ha? Dia pun tak padam video, apa saya nak padam video? Ha. Hari ni kita berdamai dengan Anwar sebab apa? Sebab titah Seri Paduka Baginda Yang Bertenagung. Ha. Kita berdamai lah. Buat gencatan politik. Tapi kalau ke depan hari nak kena berlawan balik PKR, kita lawan, tak ada masalah. Tidak. Ha. Betul tak, Tuan Tamizi Halim? Ha. Ha. Syamil Latif. Ha. Apa masalahnya? Anwar adalah seteru politik Barisan Nasional di pilihan raya yang ke-15. Saya lawan all out Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lawan all out. Kata macam-macam kat UMNO. Siap buat lagu lagi. Oi, oi, ya hoi. Ha, betul. Ha, tapi itu masa pilihan raya ke-15. Sekarang ni keadaannya sudah berbeza. Keadaan hari ini kita perlu berdamai, buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita patuh kepada titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita kena mengedepikan kepentingan politik kita. Mengedepikan perbezaan kita dan mencari titik persamaan atas kepentingan negara dan rakyat. Mana kita mengamalkan politik yang matang. Saya sokong Anwar Ibrahim sepenuh hati saya. Seperti mana saya menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Bertenagung Agong. Tak ada niat sedetik pun di hati saya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim pada waktu ini. Malah saya mempertahankan beliau sebagai Perdana Menteri dan melawan Perikatan Nasional yang cuba untuk menjatuhkan dia. Itu cerita dia. Clear? Orang-orang PKR clear? Ha, clear? Ha. Saya langsung tak ada segan silu sikit pun untuk mempertahankan Anwar Ibrahim hari ini. Sebab apa? Sebagaimana saya menjunjung titah tuanku, seperti itulah saya akan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari dijatuhkan oleh Perikatan Nasional. Clear? Azlin jilat, bukan jilat. Saya menjunjung titah, saya orang raja tuan. Mana bila saya junjung titah tuanku, menyokong kerajaan perpaduan, menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, seperti mana mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu, mana saya kena mempertahankan Anwar Ibrahim sepenuh hati saya. Sebab tu saya lawan Perikatan Nasional. Sebab yang nak jatuhkan Anwar Ibrahim ni adalah Perikatan Nasional. Yang nak menjatuhkan Anwar Ibrahim ni adalah Muhyiddin Yassin. Sebab pesaing kejawatan Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. Okey tuan. Muhammad Khaibi betul? Titah tuanku. Sebab tu hari ni orang kata saya jilat lah, lalang lah, lembu lah, baru DAP, pengkhianat. Saya boleh relax saja. Tak boleh. Tuan fikir, kenapa saya relax ni? Orang kata saya pengkhianat, orang kata saya baru DAP, orang kata saya jilat Anwar Ibrahim, orang kata saya lalang. Saya relax sebab apa? Sebab saya menjunjung titah. Jadi saya kena pertahankan Anwar Ibrahim sepenuh hati saya lah. Bukan hangat-hangat tai ayam. Kalau saya ni hangat-hangat tai ayam, maknanya saya tak reda. Ni saya reda. Bila reda ni, orang terkejut lah. Tiba-tiba Ismi kata,
reformasi. Lawan, tetap lawan. Lawan sampai menang. Kita pastikan Perikatan Nasional gagal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengar sini kawan-kawan. Pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pastikan Perikatan Nasional gagal untuk menggugat atau menjatuhkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Kita kawan-kawan mempertahankan Anwar Ibrahim kerana menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Mana apa yang kita lakukan hari ini adalah jihad, saudara. Kan? Sebab ulul amri kita nombor 1 adalah Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Kan? Clear? Dan saya berharaplah kerajaan perpaduan ni akan jadi coalition party. Saya harap begitulah kan. Mula-mula kerajaan perpaduan dulu. Lepas ni bila berlaku pilihan raya negeri nanti, BN dengan PH ni gabung lawan dengan perikatan. Sebab musuh PH dan musuh BN ni sama aja, perikatan. Baik kita bergabung. Kalau kita berlawan semua sendiri, nanti masalah kat kerajaan negeri pula. Tidak. BN dapat sekian-sekian kursi, PH sekian-sekian kursi, PN sekian-sekian kursi. Jadi kena pula bergaduh nak tubuhkan kerajaan. Jadi baik kita pakat siap-siap. Kan? Mana BN dengan PH kita pakat siap-siap. Lawan di Kedah nanti, di Kelantan, Terengganu, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan. 6 negeri belum lagi mengadakan pilihan raya negeri kan. Betul tak? Kita work smart lah. Betul? Kalau kita BNPN ni insya-Allah lah kita akan kalahkan Perikatan Nasional. Kita akan buktikan kepada Perikatan Nasional bahawa kita boleh bangkit di saat mereka menjangkakan bahawa kita sudah berjaya ditalkinkan mereka. Kita nak? Muhammad KYB betul? Setuju dengan Muhammad KYB? Ada ramai kat sini ni. Berapa jam ni? Wih, dekat jam tengah dah. Sebelum ni sembang kemas Mangkang pun tak apa. Saya jadi Mangkang pun tak apa tuan. Saya kalau jadi Mangkang lagi hebat tuan-tuan saya ni. Sebab saya ni lebih sesuai di Mangkang. Sebab saya kekilauan. Nak menjadi Mangkang lebih mudah daripada jadi kerajaan. Sebab jadi Mangkang ni dia tak ada tanggungjawab. Semua benda dia boleh bertikaikan. Betul? Jadi kerajaan ni dia tanggungjawab. Dan tanggungjawab saya hari ni mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan orang PKR, tapi saya orang raja. Raja-raja sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Raja-raja nak kita menyertai kerajaan perpaduan. Jadi saya menjunjung titah raja. Sebab tu saya boleh buang yang keruh, ambil yang jernih. Walau saya kata Anwar ni burung tiung. Betul tak? Macam-macam saya kata kat Anwar. Apa yang saya kata? Macam-macam saya kata. Lebih hebat daripada orang lain lagi. Tapi saya tak ada masalah. Pasal titah agung, saya boleh U-turn 360, pertahankan Anwar Ibrahim dari serangan-serangan Perikatan Nasional. Boleh bekerja pagi, petang, siang, malam. FOC, free of charge. Tak perlu bayar. Okey tuan, no? Apa soalan tuan? Okey tuan, saya berhenti dulu. Kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sesekali meninggalkan barisan. Kerana barisan nasional adalah perjuangan kita. Kawan-kawan, pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kita semua menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan dan puan.
Sekejap.